ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini sama-sama dapat kita bersama pengajian kitab Matan Al-Baiquniyah pada bait yang ke-23. Jadi tak lama lah, sekali siri lagi insyaAllah kita akan khatam kitab Matan Al-Baiquniyah ni, dan kita akan berpindah pada kitab yang lain insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. والفرد ما قيدته بثقة أو بجمع أو قصر على روايتي وما بعلة غموض أو خفى معلل عنده قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند الأهيل فني والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعره حقا وانتجه متفق لفظا وخط متفق ولده فيما ذكرنا المفترق. قال المصنف رحمه الله تعالى: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته. والفرد dan bermula hadis farad. والفرد أي والحديث الفرد والفرد أي وحديث الفرد dan bermula hadis farad. Hadis tunggal. Farad ni mana tunggal. Ma ialah barang, mana ialah hadis. Qayyadtahu yang engkau qaid akan dia kema. Bithiqatin dengan seorang siqah. Bisiqatin ay bisiqatin wahidatin, mana dengan seorang siqah allati tafarrada bihi an ghairihi min athiqati. Bisiqatin ay bisiqatin wahidatin, dengan seorang siqah, au bijam'in ataupun dengan jamak, dengan puak, disebut sebagai ahli balad. Au bijam'in ataupun dengan jamak, dengan puak, al-balad al-muayyan, disebut sebagai ahli balad, jadi ahli sesuatu tempat. Ala riwayatin, di atas satu riwayat.
atau ala riwayatin, di atas satu riwayat. Jadi faham mudah kena faham, hadis farad ni hadis yang tunggal. Nah, hadis yang tunggal, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja, tidak ada selain daripadanya yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar bahawasanya hadis farad ni sama di sudut bahasa dan juga istilah dengan hadis gharib dulu. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi ni, waqul gharibun ma rawa rawi faqat. Nah, hadis seorang wari. Jadi Al-Hafiz Ibnu Hajar dia menganggap kedua hadis ini, hadis gharib, hadis farad, ia sama dari sudut bahasa dan juga istilah. Nah, jadi kalau kita tengok dalam hadis farad ni, dia ada dua pembahagian dia. Satu disebut sebagai fardul mutlaq, yang kedua disebut sebagai fardun nisbi. Fardul mutlaq ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja dan tidak ada selain daripadanya yang meriwayatkan hadis tersebut. Itu dipanggil farad mutlaq, yakni hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja dan tidak ada selain daripadanya yang meriwayatkan hadis tersebut. Itu disebut hadis farad. Yang kedua, fardun nisbi, yakni hadis yang diriwayatkan itu bersendiri pada mana-mana bahagian atau peringkat sanad. Hadis yang diriwayatkan itu bersendiri pada mana-mana bahagian atau peringkat sanad. Nah, tak seperti riwayat seorang perawi daripada perawi yang lain secara menyendiri. Yang kedua, riwayat ahli balad daripada seorang perawi secara menyendiri. Riwayat seorang perawi daripada ahli balad tertentu secara menyendiri. Riwayat ahli balad daripada ahli riwayat ahli balad daripada ahli balad yang lain secara menyendiri. Jadi mudah-mudah kita nak faham hadis farad ni ialah hadis tunggal, mana hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Itu lebih mudah kita nak faham. Sebagaimana contoh pada hadis gharib dahulu, boleh lihatlah di sana orang. Jadi itulah kata musannif, kata Imam Al-Baiquni, wal fardu ma qayyadahu bi thiqati au bi jam'in aw qasrin ala riwayati. Hadis farad ialah barang yang kau kait akan dia dengan seorang sikah ataupun jamak puak ataupun menyimpan di atas satu riwayat. Jadi mudah kita nak faham daripada definisi tadi. Hadis farad ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja dan tidak ada selain daripadanya yang meriwayatkan hadis tersebut. Berdasarkan definisi inilah yang saya sebut tadi, Al-Hafiz Ibnu Hajar menganggap bahawa kedua hadis ini, yakni hadis farad dan juga hadis gharib, bersamaan dari sudut bahasa dan juga istilah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, Imam Baiquni, wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa mu'allalun indahum qad urifa. Wa ma, dan bermula barang ay minal hadis. Wa ma, dan bermula barang ay minal hadis, bi'illatin ay sabata bi'illatin, yang sabit dengan illah, dengan penyakit. Ghumudin, yang payah. Ghumudin, yang payah. Au khafa, au dengan mana waw. Au khafa, dan tersembunyi. Au dengan mana khafa. Mu'allalun, ialah hadis mu'allal nama dia.
Mu'allalun ialah hadis mu'allal. Indahum, di sisi mereka itu muhaddisin, qad urifa, sesungguhnya diketahui akan dia akan hadis mu'allal. Jadi hadis mu'allal ni hadis yang terdapat padanya kecacatan yang tersembunyi. Nah, sama ada pada sanad atau matan, tetapi zahirnya dilihat selamat daripada kecacatan tersebut. Ini mereka yang pakar sahaja yang dapat mengetahui. Nah, ulama-ulama muhaddisin yang dapat mengetahui kecacatan yang berlaku dalam hadis itu. Jadi hadis mu'allal ialah hadis yang terdapat padanya kecacatan yang tersembunyi, sama ada pada sanad atau matan, tetapi zahirnya dilihat selamat daripada kecacatan tersebut. Contohnya hadis an Sufyan as-Sawri an Amri bin Dinar an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Contohnya an Sufyan as-Sawri an Amr bin Dinar an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Mana penjual dan pembeli boleh memilih selama sebelum berpisah. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan as-Sawri. Baik. Jadi maksud dalam hadis ni diriwayatkan daripada Ya'la bin Ubaid daripada Sufyan as-Sawri. Jadi sanad hadis ni bersambung kerana perawi hadis tadi bersifat adil dan matannya juga sahih. Namun begitu, kecacatan yang terdapat pada sanad hadis ini adalah perawinya yang bernama Amr bin Dinar. Kerana yang sepatutnya adalah Abdullah bin Dinar daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh para imam daripada sahabat Sufyan as-Sawri. Kesalahan ini telah dilakukan oleh Ya'la bin Ubaid apabila ia tertukar daripada Abdullah bin Dinar kepada Umar bin Dinar. Tambahan pula, kedua perawi ini Abdullah bin Umar ialah siqah, kedua-duanya siqah. Jadi Ya'la bin Ubaid tadi dia tertukar. Dan sepatutnya hadis ni daripada Abdullah bin Dinar, tetapi dia sebut di sini Amr bin Dinar. Am bin Dinar, maka dia tertukar kepada Am bin Dinar yang sepatutnya adalah Abdullah bin Dinar. Tambahan pula, kedua-dua perawi ini Abdullah bin Dinar dan Amr bin Dinar ni kedua-duanya adalah rawi yang siqah. Jadi apabila terdapat kecacatan dalam hadis ini, maka hadis ini disebut sebagai mu'allal. Ini kecacatan yang jika dilihat di segi zahir hadisnya tak berlaku kecacatan lah, sama ada pada sanad ataupun pada matan. Tetapi ulama yang pakar, dia dapat mengetahui, dia dapat menghidu kesilapan di situ, bukan daripada Am bin Dinar tetapi daripada Abdullah bin Dinar. Maka berlaku di situ tertukar nama perawi. Bila tertukar, maka disitulah dikatakan hadis mu'allal. Sekali lagi contoh dia seperti mana an Sufyan as-Sawri an Amr bin Dinar an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Jadi sanad hadis ni
bersembunyi kerana perawinya bersifat adil, bersambung. Sanad hadis ini bersambung kerana perawi bersifat adil dan matan juga sahih. Namun berlaku kecacatan yang terdapat pada sanad hadis ini adalah perawi yang bernama Am bin Dinar, kerana yang sepatutnya adalah Abdullah bin Dinar daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh para imam daripada sahabat Sufyan As-Sauri. Jadi kesalahan ini telah dilakukan oleh Ya'la bin Ubaid apabila ia tertukar daripada Abdullah bin Dinar kepada Am bin Dinar. Kemudian kedua-dua perawi tadi ialah perawi yang siqah. Jadi apabila berlaku tertukar nama perawi, maka hadis inilah dikatakan hadis mu'allal. Itu berlaku kecacatan yang tersembunyi, hanya yang mengetahuinya ialah mereka yang pakar sahaja. Jadi kita fahamlah, hadis mu'allal ialah hadis yang terdapat kecacatan yang tersembunyi, sama ada pada sanad ataupun matan, tetapi zahirnya dilihat selamat daripada kecacatan tersebut. Baik, habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa zukhtila fi sanadil aw matni mutaribun inda uhayli fanni wa ay wal hadisu zu ikhtilafin, dan bermula hadis yang mempunyai ikhtilaf, yang mempunyai khilaf. Ikhtilaf ay ikhtilaf fi sanadin, ikhtilaf pada sanad. Ikhtilaf yani ikhtilaf fi sanad, berlaku ikhtilaf tu pada sanad. Au matnin, ataupun pada matan. Muttaribun ialah hadis muttarib. Muttaribun ialah hadis muttarib inda uhayli fani, di sisi ahli ilmu hadis itu. Inda uhayli fani, di sisi ahli ilmu hadis. Jadi hadis yang mempunyai ikhtilaf, ikhtilaf pada sanad atau ikhtilaf pada matan, bersalahan pada sanad, bersalahan pada matan, hadis ini dinamakan hadis muttarib. Hadis yang bersalahan pada sanad ataupun pada matan, maka ini dikatakan hadis muttarib. Contoh dia, muttarib pada matan, pada sanad ni. An Ma'qil bin Yasari qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'u Yasin ala mautakum. Jadi Abu Osman daripada bapaknya, daripada Ma'qil secara marfu'. Jadi hadis An Ma'qil bin Yasar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah riwayat daripada Abu Osman, riwayat daripada bapaknya dari Ma'qil secara marfu'. Kemudian riwayat yang lain pula, Abu Osman dari Ma'qil secara marfu'. Tu. Jadi ada muttarib di situ, ada perselisihan pada sanad. Ada sanad menyatakan Abu Osman dari bapanya dari Ma'qil. Ada sanad lain pula dia kata Abu Osman dari Ma'qil. Ada sanad lain pula disebut dari seorang tanpa menyebutkan nama, dari bapanya dari Ma'qil secara marfu'. Jadi situ ada muttarib, ada perselisihan pada sanad. Kalau sanad yang pertama tadi Abu Osman dari bapanya dari Ma'qil. Yang kedua pula ada sanad yang lain pula Abu Osman dari Ma'qil. Ada sanad yang lain pula dari seorang tanpa menyebut nama, dari bapaknya dari Ma'qil. Maka di situ berlaku muttarib, berlaku perselisihan pada sanad. Maka hadis ini disebut sebagai hadis muttarib apabila berlaku perselisihan pada sanad tadilah. Tu
Kemudian ada muttarib pada matan. Contoh hadis an Fatimah binti Qais qalat sa'altu au su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ani zakah faqala inna fil mali la haqqa siwa zakati. Masa sesungguhnya harta masih punyai kewajipan selain untuk zakat. Kemudian riwayat lain pula an Fatimah bin Qais annaha sami'athu ta'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa fil mali haqqun siwa zakah. Jadi di situ ada berlaku muttarib, berselisihan pada matan. Kalau tengok dalam matan yang atas tadi dia kata innal fil mali la haqqa siwa zakati, sesungguhnya masih harta ni masih punya kewajipan selain pada zakat. Kemudian dalam hadis ni pula dia kata laisa fil mali haqqun siwa zakat. Tidak ada pada harta tu hak melainkan zakat. Jadi di situ ada muttarib, ada bersalahan dari segi matan. Maka itulah disebut sebagai hadis muttarib. Hadis yang berlaku perselisihan pada sanad ataupun perselisihan pada matan. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfazir ruwati tasalat. Wal mudrajatu, dan bermula hadis mudrajat. Wal mudrajatu, dan bermula hadis mudrajat fil matni pada wal mudrajatu, dan bermula hadis mudrajat fil hadisi pada hadis ma atat, ialah barang, ialah hadis atat, datanglah ia ma min ba'di alfazir ruwati, min ba'di daripada setengah alfazir ruwati, lafaz perawi-perawi ittasalat, yang berhubung ia alfazir ruwat. Ittasalat, yang berhubung ia alfazir ruwat. Ini ittasalat bil hadis. Ittasalat yani ittasalat bil hadis. Maka hadis mudrajat ni apa yang boleh kita faham ialah apa yang lafaz yang telah dimasukkan atau ditambah dalam matan hadis sedangkan ia bukanlah daripada lafaz atau matan hadis yang sebenar. Itu. Jadi hadis mudraj ni ialah lafaz yang telah dimasukkan atau ditambah di dalam matan hadis sedangkan ia bukan daripada lafaz atau matan hadis yang sebenar. Itu lagi tu. Hadis mudraj ni ialah lafaz yang dimasukkan atau ditambah dalam matan hadis sedangkan ia bukanlah dari lafaz atau matan hadis yang sebenar. Contoh dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil a'qabi minan nari asbighul wudu'a. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit dengan azab api neraka, sempurnakanlah wudu. Kemudian pula riwayat yang lain pula sami'tu Abu Hurairah wa kana yamurru bina wan nasu yatawadda'una minal mitharah qala asbighul wudu'a fa inna Abul Qasim qala wailul lil aqabi minan nar. Berdasarkan hadis ni maka jelas pada kita asbighul wudu'a tu ialah bukan perkataan Nabi, bahkan asbighul wudu'a tu ialah perkataan Abu Hurairah. Yang perkataan Nabi ni ialah wailul lil aqabi minan nar. Maka disitulah disebut sebagai hadis mudraj, iaitu lafaz yang dimasukkan atau ditambah dalam matan hadis sedangkan ia bukan lafaz atau matan hadis yang sebenar. Matan hadis sebenar apa dia? Asbighul wailul lil aqabi minan nar. Itu hak Nabi sebut. Adapun asbighul wudu'a
bukanlah perkataan Nabi, sabdaan Nabi, bahkan itu adalah perkataan Abu Hurairah. Gitu. Jadi dalam hadis dia buat sekali. Dalam hadis atas tadi dua sekali, wailul lil aqab minan nar asbirul wudu'a. Seolah-olah asbiru wailul lil aqab minan nar asbirun nar. Satu tadi itu, satu lafaz tadi itu ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal asbirul wudu'a itu ialah perkataan Abu Hurairah, perkataan Nabi wailul lil aqab minan nar. Maka itulah disebut sebagai hadis mudrak, ialah lafaz yang dimasukkan atau ditambah dalam matan hadis, sedangkan ia bukan lafaz atau matan hadis yang sebenar. Habis. Wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbaju fa'rifhu haqqa wa antaji. Wa ma dan bermula barang. Wa ma dan bermula barang. Rawa telah meriwayat kullu qarinin oleh tiap-tiap kawan. An akhi, asal an akhihi dibuang ke ya kerana daurat syai'ah. Wa ma bermula barang bermula hadis rawa kullu qarinin, telah riwayat oleh tiap-tiap kawan, an akhi, daripada saudaranya. Mudabbajun ialah hadis mudabbaj. Mudabbajun ialah hadis mudabbaj. Jadi hadis mudabbaj ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang yang berkawan, yang satu meriwayatkan dari yang lain. Itu hadis mudabbaj, ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang yang berkawan, yang berkenalan, yang satu meriwayatkan dari yang lain. Contohnya mudabbaj dari kalangan sahabat, seperti riwayat Aisyah dari Abu Hurairah, ataupun riwayat Abu Hurairah daripada Aisyah. Ini dibagi hadis mudabbaj. Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang yang berkawan, yang satu meriwayatkan dari yang lain. Yang kedua mudabbaj dari kalangan tabi'in, seperti riwayat Az-Zuhri daripada bin Abdul Aziz. Riwayat Az-Zuhri daripada bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, ataupun sebaliknya, dari riwayat daripada Umar bin Abdul Aziz ni daripada Zuhri, ataupun mudabbaj dari kalangan tabi'in, seperti Malik dari Auza'i, ataupun dari riwayat Auza'i daripada Malik. Maka inilah dikatakan mudabbaj, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang yang berkawan, satu meriwayatkan dari satu yang lain. Fa'rihu, maka tahulah olehmu akan al-hadisul mudabbaj haqqan, ay ma'rifatan haqqan, akan sebagai tahu yang sebenar. Haqqan ay ma'rifatan haqqan, akan sebagai tahu yang sebenar. Wantafih, wantaqih, dan hendaklah bermegah-megah oleh engkau. Wantaqih, hendaklah bermegah-megah oleh engkau, yakni mengetahui ini hadis mudabbaj ni. Wantaqih, dan hendaklah bermegah-megah olehmu, wantaqih, hendaklah bermegah-megah olehmu, yakni mengetahui akan hadis mudabbaj ni, mudabbaj. Habis. Kemudian kata musannif muttafiqul lafzan wa khatta muttafiq wa didduhu fi ma zakarna al-muftariq. Muttafiqun bermula hadis muttafiq ni, lafzan muttafiqun bermula hadis muttafiq, yani sama hadis. Muttafiqun bermula hadis muttafiq ni sama hadis, lafzan pada lafaz, wa khattan dan pada tulisan. Muttafiqun ialah hadis muttafiq. Wa didduhu, dan lawannya muttafiq, fima zakarna, pada barang yang telah menyebut oleh kami. Zakarna ay zakarnahu, telah menyebut oleh kami akan
al-muftariku ialah dinamakan hadis muftarik. Jadi makna hadis muttafiq dan juga hadis muftarik ni ialah hadis yang sama dari sudut lafaz dan juga tulisan, tetapi yang dimaksudkan adalah zat yang berbeza, diri yang berbeza. Itu maksud itu. Di hadis muttafiq dan muftarik ni ialah hadis yang sama dari sudut lafaz dan juga tulisan, tetapi yang dimaksudkan adalah zat yang berbeza. Contohnya, kita contoh jenis-jenis hadis muttafiq dan muftarik ni sama dari sudut nama dan ayah. Ayah dan nama dia dan nama ayah sama. Contoh Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad ni ada 6 orang perawi yang bernama Khalil. Khalil bin Ahmad ada 6 orang yang bernama Khalil. Nama sama. Nah, dari segi sudut lafaz, sudut tulisan sama, Khalil bin Ahmad, tetapi zat yang berbeza. Ni Khalil bin Ahmad orang lain, ni Khalil bin Ahmad orang lain, ni Khalil bin Ahmad orang lain, cuma nama bersama. Itu dipanggil muttafiq dan muftarik. Muttafiq sama dari segi tulisan dan juga lafaz. Hak muftarik dia zat tu yang berbeza. Contoh lagi, sama dari sudut namanya dan ayahnya serta datuknya. Contoh Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ada 4 orang nama yang sama. Nama ayah pun nama sama, ayah pun sama, datuk pun sama. Ini Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Nama sama, tetapi zat dia yang berbeza-beza. Ni Ahmad bin Ja'far bin Hamdan yang lain, ini Ahmad bin Ja'far bin Hamdan yang lain. Contohnya nama saya Yusri bin Muhammad Yusri bin Abdullah. Ada 10 orang. Di Sungai Bayu ni ada 10 orang nama sama je saya, Muhammad Yusri bin Abdullah. Sama dari segi tulisan, sama lafaz bersama, tetapi hak nu Muhammad Yusri bin Abdullah, hak orang lain tak sama, cuma sama di sudut lafaz dan tulisan saja. Maka inilah dikatakan hadis muttafiq dan juga hadis muftarik. Ialah hadis yang sama dari sudut lafaz dan juga tulisan, tetapi yang dimaksudkan adalah zat yang berbeza, zat tu yang tak sama. Jadi cukuplah dulu pada hari ini kita mengaji berkenaan dengan hadis farak. Jadi hadis farak ni mudah tahu ialah hadis yang tunggal yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Kemudian hadis mu'allal, hadis yang berlaku kecacatan yang tersembunyi. Sama ada pada matan atau pada sanad. Kemudian pula kita mengaji pula hadis apa tadi? Hadis muttarib. Hadis muttarib sebut sebagai hadis muttarib. Hadis muttarib ni ialah hadis yang berlaku perselisihan pada sanad ataupun pada matan. Berlaku perselisihan pada sanad dan juga matan. Kalau pada sanad, hadis dia sama je, tapi sanad hak ni Abu Osman dari ayahnya dari Maqil. Hak ni pula Abu Osman dari Maqil tu, itu berlaku perselisihan pada sanad ataupun berlaku perselisihan pada matan. Sebenarnya yang saya nyatakan tadi. Kemudian hadis mudrad pula ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang yang berkawan, yang satu meriwayatkan yang satu lain. Contohnya seperti riwayat Aisyah daripada Abu Hurairah atau riwayat Abu Hurairah daripada Aisyah, maka itu sebagai hadis mudraj. Kemudian hadis muttafiq dan muftarik pula ialah hadis yang kita sama dari sudut lafaz dan juga tulisan yang sama, tetapi zat yang berbeza. Seperti mana Khalil bin Ahmad, nama sama, semua sama, lafaz semua sama, cuma zat yang berbeza kerana ada 6 orang yang bernama Khalil bin Ahmad. Jadi fahamlah kita ke-6 pengenalan hadis tadi. InsyaAllah kita akan masuk pula esok pada hadis mukhtalif. Mukhtalif dan mukhtalif. Mukhtalif, munkar, matruk. Kemudian hadis makzub ataupun hadis maudhu'. InsyaAllah pada keesokan ialah
siri yang terakhir lah kitab ni, kitab Matan Al-Baiquniah ni. Esok ialah siri yang terakhir insyaAllah. Kemudian kita sambung dengan sambungan kitab yang lain pula lah, yang nipis-nipis, supaya kita boleh khatamkan dia dalam masa ni lah, masa cuti yang terluar ni, boleh kita khatamkan insyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.